Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Makruzi, nombor metrik A20A1633. Kami dari juga kumpulan 1 terdiri daripada 5 orang ahli. Seterusnya, subjek yang kami pilih ialah subjek makroekonomi. Objektif kajian berkaitan subjek ini ialah untuk mengkaji sejauh mana kefahaman ilmu subjek ini kepada mahasiswa dan mahasiswi. Data dan maklumat yang diperoleh akan disimpan di suatu tempat, dan soalan juga merangkumi kualitatif dan juga kuantitatif. Makroekonomi ini juga merupakan satu daripada 2 bidang umum dalam ekonomi. Ia juga satu bidang ekonomi terhadap kegiatan dan interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi secara agregat yang melibatkan guna tenaga, inflasi dan sebagainya. Seterusnya, bahagian soal silik. Kajian ini juga melibatkan 18 orang responden. Soalan pertama, pada pandangan anda, subjek makro sesuai dijadikan model pembelajaran kepada pelajar? Sebanyak graf di atas menunjukkan 10 orang responden bersamaan 55.6% responden sangat setuju dengan soalan tersebut. Seterusnya, soalan kedua. Berapakah tahap kepuasan pelajar dalam mempelajari subjek ini? Graf juga menunjukkan 8 orang responden bersamaan 44.4% responden setuju dengan soalan ini. Ini juga menunjukkan bahawa responden minat dengan subjek ekonomi ini, makroekonomi ini, daripada sekolah menengah, peringkat universiti dan mana-mana pengajian tinggi. Soalan ketiga,
Adakah subjek ini dapat membantu kita dalam mencari peluang pekerjaan pada masa akan datang? Carta PAI menunjukkan 61.1% responden menjawab ya. Ini juga menunjukkan subjek ini memberi faedah kepada kita pada masa akan datang dan membuka banyak peluang pekerjaan kepada kita. Salam sejahtera, nama saya Kong Wiji dan nombor metrik saya A20A1392 dan saya akan membentang untuk soalan ke-4, 5, 6 dan juga ke-7. So, pada soalan ke-4, soalannya adakah subjek ini dapat diterapkan nilai ilmu kepada kita apabila mendapat sesuatu pekerjaan nanti? So, berdasarkan graf daripada 18 responses, daripada 18 responden, ada 72.2% iaitu 13 orang pilih ya, jawapannya ya, dan 11.1% pilih tidak iaitu 2 orang, dan 16.7% pilih mungkin iaitu 3 orang. Pada soalan kelima, soalannya adakah nilai ilmu dari subjek ini membawa kepada arus pemodenan masyarakat negara? Okey, dari 18 responden ada 94.4% iaitu 17 orang pilih jawapannya ya dan 5.6% iaitu hanya seorang pilih jawapannya tidak. Pada soalan ke-6, soalannya pada pandangan anda, adakah subjek makroekonomi ini memberikan impak positif yang besar terhadap kemajuan sesebuah negara pada masa depan? Soalan ini diambil dari skala 1 ke 5. Kalau 5-nya sangat setuju, kalau 1 maksudnya tidak setuju. So, daripada 18 responden, ada 10 orang, iaitu 55.6% orang pilih 5 iaitu sangat setuju. Dan ada 6 orang, 33.3%, iaitu 33.3% pilih skala ke-4, setuju juga lah. Dan 2 orang lagi daripada 18 responden pilih neutral yang 3. Okay. Pada soalan ke-7, soalannya adakah subjek ini akan membantu seseorang individu atau sesebuah masyarakat dalam kehidupannya pada masa depan? Okey, so pada 18 responden ada 16 responden pilih jawapannya ya, iaitu 88.9%. Dan hanya 2 orang iaitu 11.1% pilih jawapannya tidak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mushtahid bin Muntil dan saya akan meneruskan soalan 8 mengenai soal sidik khusus makroekonomi. Soalan 8 berbunyi, apakah nilai ilmu tentang subjek tersebut dalam konteks sudut masyarakat, negara dan lain-lain? Antara jawapan responden yang kami terima ialah yang pertama adalah pengetahuan makro penting pada negara dan bangsa sebab dapat mengetahui bagaimana sesebuah negara beroperasi dan aliran wang keluar dan masuk yang berlaku dalam sesebuah negara. Jawapan yang kedua ialah makroekonomi dapat memberi ilmu tentang kegunaan dan pelan kewangan negara sekaligus dapat membantu kita membina strategi yang lebih baik bagi mengukuhkan status ekonomi negara. Yang ketiga ialah dapat mempunyai pengetahuan mengenai isu-isu semasa negara dengan lebih mendalam. Hal ini sangat penting supaya kita dapat berhati-hati dan mengurangkan masalah-masalah yang berlaku untuk mencapai status negara maju setanding negara-negara maju yang lain. So, soalan ke-9 adalah adakah ilmu yang disampaikan kandungan subjek menepati atau mencapai masalah, dan apakah matlamat ilmu yang disampaikan? Jawapan yang pertama ialah subjek makroekonomi dapat
mengajar tentang polisi, teknik dan peranan sebuah kerajaan dari sudut ekonomi. Jawapan kedua ialah hal ini kerana subjek tersebut mempunyai subtopik pembelajaran yang luas berkaitan dengan pelbagai sistem kewangan dan ekonomi negara yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Yang ketiga ialah dapat membantu mengembangkan ekonomi negara pada masa akan datang. Dan yang keempat ialah kerana dapat membantu diri kita untuk mengetahui perkembangan ekonomi semasa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang sebenar. Seterusnya ialah soalan ke-10. Adakah subjek tersebut mempunyai nilai murni tersendiri jika dibandingkan dengan subjek-subjek atau pelbagai bidang ilmu lain? Berikan pandangan anda. Jawapan responden yang pertama ialah ya, kerana boleh mempelajari dari sudut kemanusiaan semasa membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, ia mempunyai nilai murni sendiri kerana subjek ini banyak terlibat dalam pengurusan ekonomi wang, permintaan dan penawaran. Ia memerlukan nilai murni yang lebih efektif dan efisien dalam menguruskan perkara yang berkaitan dengannya. Yang ketiga ialah mempunyai nilai murni yang dapat membantu ekonomi negara. Dan yang terakhir ialah subjek ini mempunyai peranan tersendiri dan berbeza dengan subjek lain. Pembelajaran subjek ini membantu diri kita dalam mengetahui istilah ekonomi yang memberikan kesan kepada hidup kita secara tidak langsung. Ini adalah cadangan dan kritikan yang kami dapati dari soal sidek khusus makroekonomi yang kami edarkan. So, pada pandangan anda, apakah penambahbaikan yang boleh dibuat dalam kursus ini? Jawapan yang pertama ialah kreativiti, dalam kurungan sebab pagar bosa juga. Yang kedua ialah satu yang boleh dibuat ialah kaitkan dengan isu contemporary. Tiga ialah adakan amali. Yang keempat ialah kursus ini boleh menambah lebih banyak lagi topik berkaitan hal-hal semasa pembangunan negara di dalam maupun di luar negara agar setiap pelajar dapat berfikir dengan lebih maju dan luas seiring dengan keadaan ekonomi yang berlaku pada masa kini. Dan yang terakhir adalah pada pendapat saya, subjek ini perlu mempunyai suatu pendekatan yang lebih ringkas. Misalnya, kaedah pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran subjek ini perlulah menarik, interaktif, ringkas namun padat. Hal ini bagi memastikan para pelajar berasa lebih berminat untuk mengetahui subjek ini secara mendalam. Sekian, terima kasih.